Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Kita saksikan antara fokus utama untuk malam ini. Sindiket pekerjaan di Kemboja, 2 rakyat Sarawak berjaya dibawa pulang. Rina Jainal umum keluar warisan. Juga pengecualian cukai jalan di Sabah wajar dipertimbang. Dua lagi rakyat Sarawak yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia dan sindiket penipuan pekerjaan di Kemboja berjaya dibawa pulang. Bagaimanapun maklumat mengenai kedua-dua individu yang berasal dari Sibu itu tidak didedahkan. Ahli Parlimen Bintulu dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dudung, Datuk Seri Tiong King Sing dalam kenyataannya pada Ahad berkata, mangsa terpedaya dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan pendapatan lumayan menerusi Facebook pada Mac lalu. Kedua-dua mangsa terpedaya dengan tawaran tersebut dan berlepas ke Kemboja selepas selesai urusan perjalanan dan pasport. Setelah tiba di sana, pasport dan telefon pintar mereka dirampas oleh majikan dan hanya dibenarkan menggunakannya seminggu sekali. Lebih malang, mangsa dilayan seperti tahanan ketika berada di Kemboja, malah mereka hanya disediakan tempat kerja dan asrama. Sehubungan itu, Tiong yang juga duta khas ke China menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, termasuk Duta Besar Malaysia ke Kemboja, Kedutaan Kemboja di Malaysia, Polis Antarabangsa Interpol, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman dalam usaha menyelamatkan dan membawa rakyat Sarawak dari terus menjadi mangsa penipuan pekerjaan luar negara. Untuk rekod, ini merupakan kes kedua penipuan pekerjaan yang melibatkan rakyat Sarawak di Kemboja. Sebelum ini, seramai 47 rakyat Malaysia diperdaya sindiket penipuan sama dan 40 orang daripadanya merupakan rakyat Sarawak. Dan kita beralih ke laporan berikutnya di mana Konvensyen Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB yang akan berlangsung pada 16 Jun depan akan menyaksikan perubahan besar-besaran dalam saf kepimpinan sayap pemudanya. Menurut Timbalan Ketua Pemuda PBB Fazruddin Abdul Rahman, kebanyakan para pemimpin sedia ada sudah melepasi tahap umur sebagai ahli sayap pergerakan pemuda dan kini akan beralih kepada kepimpinan di peringkat pimpinan utama. Untuk itu, pihaknya telah menyediakan barisan pemimpin pelapis bagi mengambil alih kepimpinan. Sudah tentu kita di PBB sentiasa menekankan grooming process of our younger leaders ataupun younger generation. Jadi pada kali ini kita akan melihat kepada pertukaran kepimpinan baru dalam pergerakan pemuda kerana saya sendiri sudah melepasi tahap umur pemuda, tetapi ianya saya yakin akan diambil alih oleh pimpinan-pimpinan muda yang telah kita groom sebelum ini. Jadi saya amat berkeyakinan dengan the transformation daripada peralihan daripada kepimpinan kami kepada kepimpinan yang baru. Dalam tradisi kepimpinan PBB, hanya Ketua Pergerakan Pemuda dibenarkan dalam kalangan mereka yang berusia 45 tahun ke atas. Secara konsensus, kepimpinan sayap pemuda parti itu diterajui Kuarta Pesaka dan kini dipegang Adun Layar, Datuk Gerald Rentab Jabu. Seorang lagi wakil rakyat pembangkang dari Parti Warisan dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kukusan Rina Jainal bertindak keluar parti. Dalam satu sidang media khas yang diadakan di Kota Kinabalu petang tadi, Rina turut menyatakan hasrat untuk menyokong pentadbiran Gabungan Rakyat Sabah GRS di bawah kepimpinan Datuk Seri Haji Jin Nur. Beliau yang juga naib wirawati warisan bagaimanapun menyatakan tindakan keluar parti tersebut adalah berdasarkan kerelaannya sendiri dan tidak dipengaruh oleh mana-mana pihak. Selain tiada berlaku perselisihan faham antaranya dan pucuk pimpinan warisan. Dengan berat hati, saya juga membuat pengisytiharan keluar Parti Warisan berkuat kuasa hari ini selepas lebih 5 tahun berjuang di dalamnya, bermula daripada akar umbi, daripada penaja, sehinggalah ke peringkat Dewan Undangan Negeri. Ketiga, saya dengan ini mengumumkan menyertai Parti Harapan Rakyat Sabah berkuat kuasa hari ini. Rina bagaimanapun menzahirkan ucapan terima kasih dengan semua pimpinan akar umbi warisan. Namun menurutnya lagi, demi rakyat perjuangan akan tetap diteruskan biar berlainan platform. Saya tidak perlu fikir pening politik apa yang berlaku sekarang. Perebutan kuasa, saya tidak mau fikir itu. Saya hanya mau fikir fokus bekerja untuk rakyat. Dan saya tahu Parti Harapan boleh memberikan saya keyakinan untuk menolong rakyat-rakyat di kawasan saya.
Rina ditemui dalam sidang media yang turut dihadiri Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah Tan Sri Liew Yun Fah. Cadangan pengecualian cukai jalan kepada pengguna kenderaan persendirian di Sabah sementara menunggu lebuh raya Pen Borneo siap wajar dipertimbangkan. Menurut bekas Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fok yang menyokong cadangan itu berkata, perkara berkenaan perlu diteliti kerajaan kerana kos hidup rakyat agak tinggi ketika ini. Menurutnya, perkara berkenaan tidak akan memberikan kesan kepada pendapatan negara. Patutnya kerajaan perlu lihat terutamanya cukai jalan untuk four-wheel drive umpamanya. Okay? Dan four-wheel drive dan juga kenderaan persendirian. Okay? Sebab ini sesuatu yang saya tahu bahawa di Sabah ini pengguna-pengguna jalan raya tidak dapat menikmati keadaan jalan yang baik. Dan memang sekarang ini kos sara hidup pun tinggi. Dan juga ramai di Sabah perlu menggunakan kenderaan berkuasa tinggi sebab keadaan jalan. Jadi saya rasa ini sesuatu yang boleh dilihat dan saya kalau ada cadangan seperti itu sudah tentu kita memberikan sokongan. Walaupun ada pengurangan hasil tapi saya rasa dia tak begitu signifikan kekurangan itu. Dan kerajaan sudah tentu mampu untuk menampung kekurangan tersebut. Ini kerana menurutnya, keadaan jalan di Sabah dan Semenanjung sangat berbeza. Tambahnya, di Semenanjung, perjalanan sejauh 300 km hanya mengambil masa kira-kira 3 jam. Namun perjalanan dari Sandakan ke Kota Kinabalu dengan jarak sama mengambil masa lebih 6 jam. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena lawatan kerja ke Sabah di Sandakan pada Ahad. Terdahulu, Awani Borneo melaporkan pengguna jalan raya Sabah merayu agar pengecualian cukai jalan kenderaan persendirian diberikan sementara menunggu lebuh raya Pen Borneo siap. Namun, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong memaklumkan ia tidak dapat dilaksanakan. Kehangatan sambutan perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai masih dirasai di daerah Kalabakan. Terbaru 6 kampung ambil bahagian dalam sambutan berskala besar yang julung kali diadakan. Antara kampung terlibat ialah Kampung Iban Merotai, Felda Umas, Ladang Kertam, Kampung Luasong, Kampung Kalabakan dan Kampung Serudung Laut. Kita sangat bersyukur kerana kita dapat diberi peluang dan juga daripada kerajaan telah memberi kelonggaran untuk kita dan kami bersyukurlah pada malam hari ini khusus sekali untuk semua khasnya masyarakat Kampung Iban. Kita juga meraihkannya, kita juga kena menjaga SOP kita dan juga untuk mengelakkan daripada berlakunya wabak-wabak penyakit yang kita tidak duga. Sementara itu, pengerusi penganjur Piri Anak Bantil berkata penganjuran kali ini berlangsung selama 2 hari dan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti dan kebudayaan dengan penyertaan pelbagai golongan usia. Bahawa program ini akan melibatkan semua generasi daripada muda sehingga yang tua. Perlawanan bola sepak dan bola tampar. Untuk melibatkan kanak-kanak, kami mengadakan pertandingan mewarna. Kami ada pertandingan menyumpit supaya kita tidak lupa dengan budaya kita, dan kita juga ada pertandingan menyanyi dan akhir pada malam hari ini kita mengadakan tarian kebudayaan. Bagi Tracy Sandra Sigar yang terlibat mempersembahkan tarian Iban, merasa teruja setelah 2 tahun tidak dapat menari mempersembahkan tarian kebudayaannya. Yang pertama mestilah rasa macam wow, seronok sebab sudah 2 tahun kita tidak melalui suasana sebegini. Tapi bila tahun ini keamatan dan gawai sudah boleh disambut, memang itu adalah macam satu bonus dan peluang untuk kami beraksi, mempamerkan kami punya kebudayaan. Untuk rekod, masyarakat Iban dari Sarawak mendiami 2 penempatan di daerah Tawau, iaitu di Kampung Iban Merotai dan Kampung Iban Kuala Nansang Batu 15, Balong Tawau.
Bagi memastikan keselamatan gajah pigmi di kawasan Lahad Datu, Jabatan Hidupan Liar daerah itu menjalankan operasi memasang alat pengesan GPS ke atas seekor gajah betina pigmi. Dengan kerjasama Pusat Pemeliharaan Gajah Borneo, kru Astrawani diberikan kesempatan untuk menyertai operasi di Hutan Mersuli, Ulu Segama. Menurut Pegawai Hidupan Liar Sylvester Saimin, pemasangan collar GPS tersebut bertujuan untuk memudahkan pihak hidupan liar mengesan pergerakan kumpulan gajah bagi memudahkan kerja-kerja pengawalan. Operasi kita pada hari ini adalah untuk memasang kola kepada gajah-gajah, seekor gajah untuk semua grup gajah di Mersuli ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita mengesan pergerakan gajah ini dan memudahkan kita untuk menjalankan pengawalan. Kerjasama pada hari ini yang terlibat adalah daripada Jabatan Hidupan Liar sendiri, Wildlife Rescue Unit, dan kita memasang kola ini atas sumbangan daripada pihak WWF Cawangan Sabah. Sebelum pemasangan kola, pemilihan gajah betina yang matang dan mencukupi kriteria telah dilakukan oleh pihak Pusat Pemeliharaan Gajah Borneo sebelum ditembak dengan pelali bagi memudahkan kerja pemasangan kola. Dr. Veterina Yohindraw Balakrishna berkata sampel darah akan diambil untuk tujuan kajian genetik. Saya akan ambil sampel darah. Sampel darah ni untuk kita cek kesihatan gajah serta untuk kegunaan kajian genetik lah. So lepas tu staff lain dan ranger-ranger lain akan pasang collar. Selepas mereka pasang collar, habis semua, kami habiskan semua kerja kita. Dan lepas tu kita akan bagi antidote lah. Antidote ni dia punya fungsi untuk reverse kesan ubat bius tu lah. Selepas tu kita akan buka tali tu dan kita akan memerhati daripada kawasan yang selamat sehingga gajah tu boleh berjalan baliklah masuk ke dalam hutan lah. Pegawai Penguasa Pusat Pemeliharaan Gajah Pigmi Borneo, Jibius Dausip mengatakan bahawa beliau telah dipanggil oleh Jabatan Hidupan Liar kawasan Lahad Datu untuk membantu dalam operasi pemasangan collar GPS pada gajah liar di kawasan Segama. Pemasangan ni sebenarnya ikut nasib juga. Kadang-kadang ambil masa yang lama kalau kita tidak bernasib baiklah. Tapi hari ini kita bernasib baik. Maksudnya kita sampai saja dalam tempo tadi dari 1 jam ke jam 3. Maksudnya dalam tempo 3 jam kita sudah selesaikan pemasangan itulah dengan jaya dan komplit lah maksudnya. Ujar Jibius lagi, operasi kali ini dapat dilakukan dengan cepat berbanding operasi sebelum ini yang mengambil masa berhari sehingga berminggu.